Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua sekali, terutamanya follower daripada Cik Amni Cookies. Okay, mungkin dekat luar sana tu ramai yang seronok hari ni, lagi-lagi adik-adik kita yang dah start untuk sekolah. Okay, saya ucapkan tahniah sebab dah berjaya pergi ke sekolah. Okay, tapi perlu ingat, perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jangan disebabkan adik-adik semua yang dah pergi sekolah hari ni, yang langgar SOP, esok kawan-kawan yang lain tak boleh pergi sekolah. So perlu patuhi. Okay, hari ni macam biasa saya nak share berkaitan dengan ilmu pasal perniagaan, ilmu pasal bisnes, tips-tips yang berkaitan dengan perniagaan lah. Ramai yang sekarang ni saya tengok nak buka perniagaan tapi dia tak tahu macam mana nak buka perniagaan, macam mana nak uruskan perniagaan, apa ilmu yang perlu ada dalam perniagaan. Mesti korang semua rasa macam nak tahu kan benda tu. So hari ni saya akan share lah tips untuk pemula. Okay, yang baru join saya ucapkan selamat datang sebab join. Terima kasih sebab luangkan sedikit masa untuk tengok live ni. Saya ucapkan terima kasih lah. Okay, untuk perniagaan kita perlu tahu beberapa tips ataupun cara sebelum kita memulakan perniagaan. Sebab ialah kita nak mulakan satu, orang cakap, mencubakan diri kita mungkin dalam bidang yang baru bagi kita dalam bidang perniagaan kan. So mungkin sebelum ni kita dah pernah buat perniagaan, tapi kita join orang je. Kita tak tahu macam mana nak buka perniagaan sendiri. So untuk hari ni saya akan sharekan tips-tips untuk anda yang nak buka perniagaan. Senang je tips ni, tapi perlu dengarlah daripada awal sampai habis video ni supaya tak ketinggalan lah tips-tips yang saya bagikan. Okay, untuk tips yang pertama, dalam memilih perniagaan, kita perlu pilih perniagaan yang diminati. Okay, macam contoh kita berniaga kan, kita mesti nak berniaga sesuatu yang kita sendiri pun suka produk tu. Kita sendiri, bila kita dah suka, orang lain pun mesti suka juga kan. Yalah, macam contohlah kita berniaga biskut kan. Okay, biskut, setiap orang sukakan biskut, tapi dia orang lebih suka biskut-biskut yang jenis macam ada perisa, macam perisa coklat, ada coklat chip, ada letak coklat. Tu lebih mendapat perhatian lah. Tak kisahlah golongan dewasa, lagi-lagi kanak-kanak jangan cakap lah, mesti diorang akan tertarik kalau berniaga dengan biskut. So bila kita sendiri minat dengan perniagaan tu, kita sendiri, macam contoh kita jual biskut, kita sendiri minat dengan biskut tu, so kita mudahlah untuk kita jalankan perniagaan tu. Sebab bila kita minat dengan satu benda tu, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Sama juga macam kalau kita, yang mana-mana adik-adik yang minat belajar kan, nak belajar, dah lama sangat tak belajar, dah pergi sekolah kan, mesti kita dah dapat peluang pergi sekolah ni, kita mesti nak belajar dengan sungguh-sungguh, tak nak main-main lagi. Sebab kita dah lama sangat duduk rumah, kita dah lama sangat tak dapatkan ilmu daripada guru-guru, tak dapatkan ilmu daripada kawan-kawan. So kita banyak ketinggalan sebab yalah, mungkin adik-adik ataupun di luar sana tu, ibu bapa kat luar sana tu yang ada sedikit masalah kewangan sampai tak dapat nak beli data internet ke apa ke untuk tengok isu semasa berdasarkan dekat TV saja. Sebab so bila balik kepada yang kita cakap tadi, minat. So bila kita minat dalam satu perniagaan, kita satu urusan tu, kita akan buat dengan sungguh-sungguh, dan secara automatik perniagaan kita akan mendapatkan hasil lah, mendapatkan keuntungan. Disebabkan ialah mula daripada minat je. Mula daripada minat untuk berniaga, kita belajar sikit demi sedikit untuk kita tahu proses untuk memulakan perniagaan. Okay, yang kedua yang korang perlu tahu sebelum melakukan, orang cakap, melaksanakan lah, jalankan perniagaan, korang kena test dulu produk. Tak semestinya benda yang korang minat tu orang lain pun minat. Macam makanan tu, macam saya bagi contoh biskut tadi, mungkinlah semua orang yang sukakan biskut, tapi bila contoh orang yang menjalankan produk kecantikan, tak semua orang ada masalah yang sama. Tak semua orang ada, orang cakap, macam kita punya hadapi masalah yang sama. Macam kita ada masalah resdung kan, kita jual ubat resdung, tapi orang lain tak ada resdung, orang lain sihat walafiat. So bila kita nak jual satu produk tu, kita kena test dululah.
sekarang ni lebih fokus kepada ramai orang sekarang jual produk makanan. Sebab yelah, makanan senang untuk kiranya untuk dipasarkan lah. Tapi kena dengan cara lah. Bila kita tahu strategi, bila kita tahu cara untuk memasarkannya, senang bagi kita lah untuk yang pemula ni. Bila kita dah test kan, bila kita dah test produk tu, sama ada produk tu berkesan atau tak, dari situlah kita buat pemilihan. Macam bila kita dah jual satu, macam contoh jual biskut, daripada Cik Amni Cookies. Bila kita test kat pasaran, orang lain cakap oh sedap. Dari situ kita tahu biskut kita ni memang sedap. Biskut kita ni memang berkualiti, menggunakan bahan-bahan yang sedap, bahan-bahan yang berkualiti tinggi, bahan-bahan premium lah orang cakap. So dari situ akan dapat sambutan. So bila ada sambutan, kita dah tahulah produk apa untuk kita niagakan, produk apa untuk kita jual. Okay, yang seterusnya, korang kena buat survey jugalah. Test produk ni korang kena survey, korang kena tanya-tanya orang. Tanya secara personal ataupun tanya dekat orang-orang dekat grup-grup perniagaan. Okey tak kalau aku jual ni? Okey tak kalau aku jual ni? So bila ramai yang cakap okey, so kita test dulu. Bila kita test, bila berjaya, so kita teruskan. Okay, yang ketiga, korang kena ambil tahu juga lokasi yang strategik. Okay, lokasi ni penting untuk kita mulakan perniagaan. Sebab lokasi ni dimainkan peranan. Macam saya cakap tadi lah, kita nak jual ubat resedung, tapi orang sekeliling kita tak ada masalah resedung pun. Orang lain ada masalah parut, ada masalah jerawat. So kita kena pilih produk yang sesuai lah untuk dapatkan perhatian, dapatkan tarikan daripada customer tu. So bila dah dapat tarikan, perniagaan kita tu akan mudah lah mendapat sambutan, mendapat orang cakap perhatian daripada semua customer lah. Sebab yelah, kita jual benda yang kena dengan mereka. Macam contoh jual biskut. Biskut yang ada coklat chip, memang menjadi kegemaran untuk anak-anak di luar sana lah. So bila yang kebanyakan ibu bapa yang ada anak tu, dorang akan beli lah. So dari situ kita dapat keuntungan, dari situ kita dapat ilmu. Oh macam ni rupanya jalankan satu perniagaan. Bila kita ada kawasan strategik, ramai orang akan datang lah. Ramai bila kena dengan produk tu lah, produk yang kita jual, yang kita pasarkan, supaya kita punya perniagaan tu, kita punya permulaan tu dalam perniagaan tu berjalan dengan lancar. Okay, untuk lokasi strategik tadi, kita kena tengok juga potensi produk. Sama ada kita punya produk tu semakin lama semakin mendapat sambutan, ataupun semakin lama semakin dilupakan. Korang kena catat juga benda tu. Sama ada. Okay, terima kasih kepada yang baru join live ni, saya ucapkan selamat datang. Okay, yang balik kepada lokasi yang strategik. So bila kita ada lokasi yang strategik, kita tahu potensi produk kita dekat kawasan tu. Sama ada kita nak pasarkan produk tu dekat secara online ataupun secara offline lah. Kita kena tahu benda tu. So bila kita dah tahu, senang lah untuk kita pasarkan produk kita. Okay, untuk yang keempat, pilih kos permulaan yang rendah. Okay, kos permulaan yang rendah ni korang boleh mulakan dengan perniagaan orang lain. Macam contoh sekarang ni Cik Amni Cookies ada tawarkan sebagai ejen. So bila korang jadi ejen, korang daftar sebagai ejen dengan Cik Amni Cookies, kiranya korang akan dapat produk lah. Bila korang dapat produk, bila korang pasarkan produk tu, sedikit demi sedikit lah korang akan belajar ilmu berkaitan dengan marketing. Korang akan dapat macam mana cara tarikkan pelanggan, macam mana Cik Amni Cookies buat untuk tarik pelanggan, untuk dapatkan dia punya respon, dapatkan dia punya cakap minat terhadap produk. Dari situ bila korang belajar sedikit demi sedikit, bila korang berdaftar sebagai, tak kisahlah ejen, dropship ataupun stokis kan, so menggunakan produk orang lain. Sebab bila kita buat bisnes menggunakan produk orang lain dulu, kita punya modal tu kecil je. Kita punya modal tu bukan sampai beribu-ribu, beratus ribu, tidak. Kita cuma keluarkan modal yang sederhana lah untuk dapatkan produk, untuk kita test dulu marketing macam mana, untuk kita dapatkan ilmu, macam tu lah. So yang mana-mana yang berminat tu, korang boleh join lah
Daftar sebagai ejen dengan Cik Amni Cookies. Okay, kebaikan ejen ni banyak lah kalau korang daftar dengan Cik Amni Cookies lah. Kebaikannya korang akan dapat kelas pendidikan marketing lah, secara percuma. Percuma je, kami tak perlu kami tak kenakan apa-apa bayaran pun untuk kelas ni. Lepas tu korang akan diberikan ayat marketing secara secara berterusan lah, kiranya ayat-ayat yang latest, ayat-ayat yang terbaru. So korang tak payah gunakan ayat-ayat yang lama-lama. Hari-hari akan ada update, hari-hari akan ada okay, hari-hari akan ada orang cakap pembaruan lah daripada Cik Amni Cookies ni. Kalau korang daftar sebagai ejen, banyak kelebihan lah, banyak yang orang cakap banyak baik daripada buruk. So yang mana-mana yang nak tahu tu, korang kena dulu lah daftar sebagai ejen. Yang nak tambah ilmu pasal marketing, untuk yang pemula ni lah, pemula perniagaan. So yang seterusnya korang kena fokus lah. Bila fokus ni maksudnya korang kena tertumpukan pada satu produk jualan korang. So macam contoh, okay, korang daftar sebagai ejen Cik Amni Cookies kan, korang kena tumpukan dulu perhatian terhadap produk Cik Amni Cookies. Korang kena jual, korang kena pasarkan, korang kena buat promosi berkaitan dengan produk daripada Cik Amni Cookies yang mendaftar sebagai ejen lah. Ataupun macam contoh korang buat produk lain kan, korang kena ni lah, orang cakap macam jangan buat terlampau banyak sangat produk. Contoh hari ni, okay, korang berdaftar sebagai Cik Amni Cookies. Tiba-tiba minggu depan tiba-tiba korang jual produk lain pula. Tiba-tiba minggu depan korang jual produk lain pula. So bila korang dah banyak sangat produk untuk dijual, korang tak akan fokus untuk satu produk. So dia tak kisah kalau korang buat macam orang cakap kepelbagaian, macam tapi kena samalah. Macam contoh kalau keluarkan produk makanan, semua kena berkaitan dengan makanan je. Tak boleh keluarkan produk-produk yang luar daripada skop yang telah ditetapkan lah. Macam korang nak jual makanan, jual makanan je, jangan bercampur sampai orang sendiri pening, dia ni sebenarnya jual apa ni, orang lain tak tahu dia jual apa. So bila kita ada ilmu, kita ada pengetahuan berkaitan dengan perniagaan, so kita boleh mulakan perniagaan kita dengan bismillah, bukan bismillah. Kita boleh mulakan perniagaan kita dengan orang cakap senang lah, senang hati lah, tak ada terlampau banyak sangat tekanan, tak boleh banyak sangat terlampau banyak sangat komitmen lah untuk ni. Kita just buat perniagaan ni untuk kita tambahkan ilmu, untuk kita tambahkan pendapatan. So bagi siapa yang berminat, saya ulang balik, siapa yang berminat untuk jadi ejen, korang boleh berdaftar, korang boleh klik link dekat bawah ni nanti, korang boleh berdaftar sebagai ejen daripada Cik Amni Cookies. Banyak kelebihan bila korang berdaftar dengan Cik Amni Cookies sebagai ejen. Untuk korang jana pendapatan juga, di samping korang membantu keluarga, boleh bantu hidup korang juga. Yang mana-mana sekarang ni kan ramai yang macam, yalah, ramai yang bekerja tapi mungkin dia punya gaji tu kena cut sikit sebab mungkin company nak tanggung kos kerugian yang sebelum-sebelum ni. Jadi bila korang gaji korang yang selama ni korang dapat tetap tu, bila korang dah kena cut, so akan terasa sikit, akan terasa orang cakap terasa macam susah sikit lah untuk jana pendapatan. Sebab itu je yang korang harapkan, gaji harian je, gaji harian pula, gaji bulan. Korang harapkan makan gaji, korang tak ada buat inisiatif untuk buat side income. So bila korang mendaftar, bila korang ada side income, di samping korang membantu keluarga tu, korang boleh juga tahu pasal perniagaan, tambah pendapatan harian. Kalau korang rajin, lagi rajin. Kalau korang lagi rajin, lagi banyak korang boleh dapat pendapatan. Sebab kami kiranya pendapatan daripada ejen tu memang lumayan lah. Saya tak tipu,
korang kena try daftar dulu. Bila korang dah daftar baru korang tahu seronoknya perniagaan ni. Okay, untuk hari ni setakat tu saja. Okay, saya nak beritahu waktu live terbaru. Waktu live terbaru sekarang ni saya akan live pada pukul 10.30, pada pukul 2 petang dan pada pukul 3 Okay, semula pukul 10.30, pukul 12 dan pukul 2. Okay, kita akan jumpalah. Yang mana-mana ada masa lapang tu, korang nak tambah ilmu. Waktu-waktu saya ni semua waktu yang orang cakap tengah hari tu waktu makan kan. Pukul 2 tu kita baru lepas makan. Kita nak tambah ilmu. Kita boleh lah tengok sambil-sambil rehat, sambil-sambil makan. Tak ada paksaan. Okay, yang nak jadi ejen, jangan lupa klik link dekat bawah ni untuk berdaftar sebagai ejen. Okay, kita akan jumpa lagi pada live yang seterusnya. Sekian, terima kasih.